Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan kemajuan yang lebih bermakna ialah membina prasarana dan sistem yang membawa impak positif kepada rakyat dan penduduk. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berangkat menyertai jemaah menghadiri majlis kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan kemajuan yang mahu dicapai bukan tertumpu kepada membangun bangunan-bangunan untuk bermegah-megah, tetapi kemajuan yang lebih bermakna ialah seperti membina prasarana dan sistem yang membawa impak positif kepada rakyat dan penduduk. Tegas Baginda, kerana masa cuma tinggal 12 tahun sahaja lagi untuk merealisasikan wawasan negara, kerajaan perlu memuktamadkan manpower dan social blueprint dalam masa terdekat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan demikian dalam titah perutusan sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-39 bagi tahun 2023. Dalam titah, Baginda menggariskan Hari Kebangsaan adalah detik penting untuk diingati kerana dengan mengingatinya, negara sekaligus akan teringat pula kepada pengorbanan dan usaha-usaha para pemimpin dan orang-orang terdahulu mencari jalan ke arah kemerdekaan. Harga kemerdekaan sangat sukar untuk dinilai kerana ia bukan benda jumud untuk dihitung dengan angka. Tetapi ia adalah landasan untuk kita memperolehi sesuatu yang lebih baik. Misalnya, melalui kemerdekaan, kita dapat menikmati apa yang belum pernah dinikmati. Tidakkah ini satu pencapaian yang sangat hebat? Kerana itulah, kemerdekaan wajar dipelihara untuk mewarnai kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Cara memelihara itu ialah dengan menunaikan kewajipan masing-masing secara telus dan sempurna. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk semua. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah kewajiban utama negara sekarang ialah untuk melihat matlamat wawasan negara terlaksana. Kita tidak dapat berlengah-lengah lagi atau goyang kaki kerana masa cuma tinggal 12 tahun sahaja lagi untuk kita merealisasikannya. Kerana itu, kerajaan perlu memuktamadkan manpower dan social blueprint dalam masa terdekat sebagai arah tuju bagi setiap perancangan dan tindakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam kerajaan. Beta berharap blueprint ini, termasuk economic blueprint, akan menjadi bahan rujukan kepada orang ramai, terutama sektor swasta, badan bukan kerajaan, NGOs, untuk merangka strategi dan plan tindakan masing-masing.
Baginda juga bertitah mengenai usaha memperkukuhkan lagi kedayatahanan ekonomi negara melalui peta-peta jalan dalam sektor industri utama. Kementerian Kewangan dan Ekonomi sebagai peneraju Brunei Darussalam Economic Blueprint sudah pun siap merangka peta-peta jalan industri bagi sektor industri permakanan, industri hiliran minyak dan gas, dan industri perkhidmatan maritim. Sementara peta-peta jalan berkaitan dengan industri teknologi maklumat dan infokomunikasi pula sedang giat dalam penelitian dan pengubalan peta-peta jalan dalam sektor industri utama. Ini adalah bertujuan untuk menambah baik ekosistem dan juga untuk industri tempatan dapat meningkatkan usaha masing-masing ke arah memperkukuhkan lagi kedayatahanan ekonomi negara. Mengambil kira pentingnya kemahiran sebagai pemangkin pembangunan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia melihat perlunya kemahiran STEM diperluaskan. Manakala bagi mendukung perniagaan mikro, kecil dan sederhana, MSME, Kerajaan Beta juga sedang merangka dasar MSME bagi membantu mereka meningkatkan produktiviti masing-masing. Beta ingin mengingatkan bahawa kemajuan yang mahu dicapai bukan tertumpu kepada membangun bangunan-bangunan untuk bermegah-megah, tetapi kemajuan yang lebih bermakna ialah seperti membina prasarana dan sistem yang membawa impak positif kepada rakyat dan penduduk, seperti juga kemajuan sumber tenaga manusia. Kita adalah mahu untuk melahirkan rakyat yang progresif, berdikari dan tidak semata-mata bergantung kepada kerajaan. Sehubungan itu, bidang pendidikan tidaklah dapat diabaikan. Kita perlu kepada rakyat yang berpendidikan tinggi dan mempunyai kemahiran. Maka untuk itu, Beta melihat bahawa kemahiran STEM, sains, teknologi, kejuruteraan, seni dan matematik adalah perlu diperluaskan dengan mengambil kira betapa pentingnya kemahiran itu sebagai pemangkin pembangunan. Titah Baginda turut menitik beratkan penerapan ilmu agama dan nilai-nilai murni sebagai pasak bagi mengukuhkan jati diri bangsa. Mengenai bidang pendidikan juga, Beta melihat supaya skim pendidikan biasa dan agama dapat bersatu di bawah pengurusan yang sama, supaya tenaga para pendidik dapat diintegrasikan dalam waktu persekolahan, iaitu bagi memenuhi maslahat dan kemudahan para ibu bapa dan penjaga ketika menghantar dan mengambil anak-anak sekolah. Turut sangat penting ialah penerapan ilmu agama dan nilai-nilai murni sebagai pasak bagi mengukuhkan jati diri bangsa. Maka oleh itu, generasi muda yang merangkumi para penuntut dan belia
mestilah sama-sama dibawa untuk mengenali dan menghayati ajaran-ajaran agama. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengakhiri titah dengan merafakkan doa agar rakyat dan negara akan sentiasa berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, beta sukacita ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak termasuk peserta, petugas dan ahli-ahli jawatan kuasa yang bertungkus lumus dalam menjayakan sambutan perayaan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39 pada tahun ini. Tidak lupa juga diucapkan penghargaan kepada semua lapisan termasuk warga perkhidmatan awam sama ada yang bertugas di dalam dan di luar negara, pasukan-pasukan keselamatan, para sukarelawan, termasuk belia serta mereka yang berkhidmat di sektor swasta dengan iringan doa semoga kita dan negara akan sentiasa berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39 bermula dengan majlis kesyukuran, sembahyang fardu maghrib dan isyak berjemaah, membaca surah Yasin serta doa kesyukuran di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berangkat menyertai jemaah menunaikan sembahyang fardu maghrib dan isya berjemaah, membaca surah Yasin dan doa kesyukuran di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan. Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja, Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aung Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, serta ahli-ahli jawatan kuasa sambutan. Berangkat sama Paduka Adinda Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Abdul Malik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembahyang fardu maghrib berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim juga mengimamkan sembahyang sunan hajat berjemaah. Bacaan surah Yasin dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Kedutaan Kuwait di negara ini mengadakan majlis resepsi bagi meraihkan Hari Kebangsaan Kuwait ke-62 dan Hari Kebebasan ke-32. Majlis diadakan di Jerudong semalam. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di majlis ini, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, juga hadir Tuan Yang Terutama Salah Al-Mutairi, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait. Hubungan antara negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Kuwait terjalin sejak tahun 1990 dan terus berkembang dan diperkukuh dalam pelbagai peringkat dan bidang. Para majikan di sektor swasta digalakkan untuk menggunakan garis panduan gaji sebagai kaedah untuk melaksanakan amalan terbaik dalam pakej gaji yang kompetitif bagi menarik dan mengekalkan kaki tangan yang berpotensi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi MPEC berharap garis panduan tersebut akan dapat menjadi rujukan kepada para pekerja di sektor swasta mengenai cadangan tangga gaji berdasarkan jawatan pekerjaan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah berucap demikian pada Majlis Pelancaran Garis Panduan Gaji atau Salary Guideline di sektor swasta dan laman sesawang Manpower Planning and Employment Council MPEC. Majlis Anjuran Sekretariat Tetap MPEC, Jabatan Perdana Menteri itu diadakan pagi tadi di Jabatan Perdana Menteri. This is a significant first step towards ensuring local job seekers and employees receive salaries that are suitable to their skills and productivity at each level of the career ladder. This initiative is in line with the goals and outcomes stipulated under Wawasan Brunei 2035, which aims to achieve a highly productive and sustainable economy through the creation of quality employment for the people. Majlis diteruskan dengan pelancaran salary guideline di sektor swasta dan laman sesawang MPEC. Dengan penyediaan garis panduan ini, ia merupakan langkah yang penting ke arah memastikan pencari kerja dan pekerja tempatan menerima gaji yang bersesuaian mengikut kemahiran dan produktiviti. Manakala laman sesawang MPEC antara lain berfungsi sebagai platform bagi pihak Sekretariat Tetap MPEC melaksanakan kaji selidik berkaitan sumber tenaga manusia dan maklum balas orang ramai berhubung tenaga kerja di negara ini. Maklumat lanjut hubungi talian 24444100 atau email mpec@jpm.gov.bn. Memperkukuh kerjasama institusi teknikal dengan perniagaan dan industri serta meningkatkan kualiti pembangunan profesional berterusan antara strategi teras dalam Pelan Strategik 2023-2028 yang dikongsikan semasa mesyuarat agung tahunan Persatuan Ukur, Jurutera dan Arkitek Puja Brunei bagi tahun 2023. Perasmian mesyuarat dan pelancaran pelan strategik diadakan pagi tadi di Kementerian Pembangunan. Jurutera Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Zakaria, Setiausaha Tetap Infrastruktur, Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan dalam ucapan perasmiannya juga mengongsikan dengan pelan tersebut, Puja kini mempunyai rujukan utama kerana menyokong objektif kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi mencapai Wawasan Brunei 2035. Mesyuarat juga diadakan bagi pembentangan laporan mengenai progres dan prestasi termasuk membincangkan beberapa resolusi. Esok merupakan acara kemuncang sambutan Hari Kebangsaan ke-39 dengan upacara Perhimpunan Agung Hari Kebangsaan. Justru beberapa prosedur operasi standard perlu dipatuhi semasa berada di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Semua jemputan dan orang ramai yang akan menghadiri upacara tersebut
hendaklah membuat ujian pantas antigen ART di rumah masing-masing dan mempunyai keputusan ART negatif serta dimuat naik ke dalam aplikasi Bruhal. Hanya individu yang mempunyai kod Bruhal berwarna hijau sahaja yang dibenarkan hadir. Jika belum menjalankan ujian ART pada hari yang sama, ujian ART boleh dibuat di mana-mana stesen ujian ART yang disediakan. 4 buah set hashtag gergasi NBD 39 menghiasi suasana Bandar Seri Begawan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39. Hashtag berkenaan diletakkan di 4 kawasan iaitu di depan bangunan Muzium Alat Kebesaran Diraja, Taman Mahkota Jubli Emas berdekatan Masjid Omar Ali Saifuddin, belakang bangunan Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja dan di Jalan Residensi berhadapan Kampung Air. 15 orang terlibat menghasilkan hashtag tersebut. Tahun ini ia mempunyai reka bentuk dan pengertian yang tersendiri dengan salah satu daripadanya menonjolkan seni Melayu Brunei moden. Design yang telah saya paint for this year punya hashtag is actually it's just a motif and pattern yang inspired dari graffiti art, and also the reason why I choose the colours and everything is to just kirakan to create a lively yang meriah lah lagi. That's why colour-colournya yang aku pilih yang memang yang cerah-cerah. Aku milih desain tahunan ni air mulih kerana ia melambangkan corak kebruneian, dan aside warnanya kuning itu ia cerah saja. Ngam untuk memeriahkan hari kebangsaan ini. Bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39, kita kongsikan kazaman rakyat dan penduduk bumi Darussalam ini agar negara terus aman dan makmur. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-39 tahun. Menjayakan kawasan negara. 12 tahun lagi untuk merealisasikan gagasan Wawasan Negara 2035, para belia negara pada masa ini dan generasi penerus dilihat sebagai tonggak kuat dalam menjayakan wawasan tersebut sudah semestinya mula memperkuat keimanan, ilmu dan akhlak. Ini kerana mereka juga perancang dan penggerak satu-satu pembangunan pada masa akan datang. Satu dari segi aspek ilmu pengetahuan biasa, ilmu pengetahuan keagamaan. Analogi mudah sebenarnya ialah bila ketani mengikut aturan yang mencipta ketani, maka insya-Allah akan berjaya lah. Rakyat yang berpendidikan tinggi, kerana sebagai contoh UBD sekarang juga adalah di tangga ketiga dalam ASEAN, which is pencapaian patut dibanggakan. Belia juga kira mengaktifkan diri saya untuk menjoin event-event kerajaan, event Brunei macam sukarelawan. Membagi inspirasi sebagai pelajar UBD menunjukkan bahawa Brunei berkebolehan semua
aspek-aspek yang ada di dalam Brunei Darussalam seperti aspek dari ekonomi dapat meningkatkan dan juga pendidikan juga lebih mantap. Kejayaan yang we want to achieve, sebenarnya we can't do it alone. So to have a good team, to have good friends and people around you is, I guess, very, very important lah. So kita ni sebagai belia berwawasan, kita ni harus bersiap siaga ke arah membangun dan memajukan negara kita ni. Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam bersama Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC mengadakan sesi temu mesra bagi bekas pesakit dan pesakit kanser di negara ini untuk program ziarah sahabat kanser. Hadir Tuan Yang Terutama Raja Datuk Reza Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini dan isteri. Program mengetengahkan Awang Zaki Yahya, bekas pesakit kanser yang membuat penjelajahan berbasikal untuk melawat bekas pesakit kanser di Sarawak, Sabah dan negara Brunei Darussalam bagi memberi sokongan dan motivasi kepada bekas pesakit dan pesakit kanser di kedua-dua buah negara. Juga diadakan penyerahan cendera mata kepada bekas pesakit dan pesakit kanser. $12 peserta skim bimbingan asas mualaf siri ke-198 diraikan petang tadi dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil di Pejabat Unit Dakwah Kuala Belait. Sijil-sijil disampaikan oleh Dayang Juliana alias Siti Syatirah binti Haji Jailani, Pegawai Perkembangan Agama iReady, Wakil Pemangku Ketua Unit Dakwah Belait. Skim antara lain berobjektif untuk meningkatkan kefahaman para mualaf tentang agama Islam. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Persatuan Bekas Peserta Rancangan Kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun Bersatu Negara Brunei Darussalam semalam mengadakan Malam Kebudayaan Program Belia Cinta Tanah Air ke-18 tahun 2023. Majlis berlangsung di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Persembahan sketsa dan tarian yang julung kali dianjurkan disertai oleh 60 peserta dari keempat-empat daerah. Malam Kebudayaan Program Belia Cinta Tanah Air mengenalkan kepada para peserta mengenai budaya tujuh puak jati Brunei di samping menerapkan semangat kecintaan kepada negara. Program memfokuskan kepada pembentukan jati diri belia dan memberikan pendedahan tentang cara hidup bermasyarakat, khususnya secara lebih dekat tentang adat resam tujuh puak yang ada di negara ini. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB melalui Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan kerjasama Fakulti Usuluddin, Pusat Kajian Fiqh Al-Usrah, Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turath serta Pusat Ilmu Teras akan mengendalikan bengkel intensif Belia Syumul Harapan Negara Siri 3. Dengan tajuk Belia Pemerkasa Jawi dan Kitab Turath, bengkel akan diadakan pada hari Sabtu 25 Februari 2023 di Dewan Tarbiyah Kupu SB. Antara objektifnya ialah untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan penghayatan ahli sunnah wal jamaah dan mengamalkan ajarannya dalam kalangan para belia. Bengkel Siri 3 mengandungi 4 modul yang akan dibincangkan bersama para pensyarah Kupu SB. Para belia bawah umur 35 tahun adalah dialu-alukan untuk mengikuti bengkel berkenaan. Untuk pertanyaan dan maklumat lanjut, hubungi talian 8628213. Siaran akhbar COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tidak ada kes berada dalam kategori 4 dan kategori 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 60 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79.1%.
Perkhidmatan shuttle bas ulang-alik yang disediakan dari tempat letak kereta Masjid Sultan Sharif Ali, Mukim Sengkurong ke Pusat Kesihatan Jubli Perak Sengkurong kembali beroperasi semula sejak 1 Disember 2021. Perkhidmatan tersebut disediakan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di pusat kesihatan berkenaan. Pada masa ini, perkhidmatan tersebut beroperasi dari Isnin hingga Khamis dan Sabtu kecuali hari kelepasan awam dari pukul 7 pagi hingga 12.20 tengah hari dan 1.20 petang hingga 4.50 petang. Shuttle bus akan berulang-alik setiap 15 minit. Orang ramai dinasihatkan untuk menggunakan perkhidmatan shuttle bus tersebut. Perkhidmatan shuttle bus ulang-alik bagi Pusat Kesihatan Jubli Perak Sengkurong bertempat di kawasan letak kereta Masjid Sultan Sharif Ali, Mukim Sengkurong dan kawasan letak kereta berdekatan pintu utama Pusat Kesihatan Jubli Perak Sengkurong. Maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi talian Darussalam 123 atau layari laman sesawang Kementerian Kesihatan atau media sosial Kementerian Kesihatan @MOH Brunei. Jabatan Perikanan Sabah baru-baru ini memaklumkan air kemerah-merahan dikesan di pesisiran pantai barat Sabah. Sehubungan itu, Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan membuat pemantauan air kemerah-merahan dan mendapati perairan negara Brunei Darussalam bebas dari air kemerah-merahan. Jabatan Perikanan akan terus membuat pemantauan kejadian air kemerah-merahan dan memaklumkan kepada orang ramai tentang keadaan terkini dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun, Jabatan Perikanan menasihatkan orang ramai untuk tidak memakan kerang-kerangan dari perairan Sabah atau tidak diketahui tempat asalnya. Orang ramai juga diingatkan untuk membuang semua insang, perun dan organ dalaman ikan sebelum dimasang sebagai langkah berjaga-jaga. Bagi keterangan lanjut, rujuk laman sesawang rasmi Jabatan Perikanan di www.fisheries.gov.bn. Orang ramai terutama para nelayan diseru untuk membantu Jabatan Perikanan dalam mengestan kejadian air kemerah-merahan di perairan negara ini dengan melaporkan sebarang kejadian perubahan warna air dan jika menjumpai sebarang kejadian ikan mati dalam jumlah yang banyak di kawasan perairan dan pantai di negara ini, hubungi talian 277-0066 waktu bekerja. Liga Futsal Brunei 2023. RB Sham FC dan Kasukaan Rauda masing-masing kutip 3 mata penuh selepas lakar kemenangan pada perlawanan yang diadakan semalam di Kompleks Sukan UBD di Kampung Tungku. Pada aksi perlawanan pertama menyaksikan pertemuan antara DDTFT dari daerah Temburong dengan RB Sham FC dari daerah Tutong. DDTFT terpaksa akur selepas RB Sham FC berjaya menjaringkan gol pada minit ke-33. Dalam perlawanan kedua pula menyaksikan BIBD SRC tewas kepada Kasuka Al-Rauda 4-11. BIBD SRC memulakan aksi apabila berjaya menjaringkan gol pendahuluan pada minit ke-7. Bagaimanapun, kedudukan tidak kekal lama apabila Kasuka Al-Rauda berjaya menyamakan jaringan selang seminit kemudian. Perlawanan semakin menarik apabila kedua-dua pasukan saling berbalas jaringan. Bagaimanapun, Kasuka Al-Rauda mendominasi perlawanan dengan menewaskan BIBD SRC 4, Kasuka Al-Rauda 11.